Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Mazrona Kelinggalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 6 Mei 2021. Susulan peningkatan kes COVID-19 di Sekolah Menengah Ugama SMU Pantai Manis Papar, kerajaan bersetuju menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 7 Mei sehingga 20 Mei. Sehingga kini Kementerian Kesihatan telah melaksana 441 ujian saringan dan daripada itu 16 orang didapati positif COVID-19. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Seri Panglima Marsudi Manjun, pelaksanaan PKPD ini untuk memudahkan Kementerian Kesihatan melaksanakan saringan secara bersasar terhadap semua yang terlibat seterusnya mengekang penularan jangkitan COVID-19 ke komuniti luar. Pelaksanaan PKPD ini merupakan yang ketiga melibatkan kawasan sekolah. Sebelum ini, PKPD dilaksana di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Madai di Kunak. Dalam perkembangan lain, seramai 49,162 individu di Sabah telah melengkapkan suntikan dos 2 vaksin setakat semalam menerusi program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Peringkat Sabah. Sementara itu, bagi suntikan dos pertama melibatkan seramai 73,887 orang. Bilangan pendaftaran penerima vaksin yang direkodkan setakat semalam adalah sejumlah 2,362 menjadikan jumlah kumulatif yang berdaftar setakat ini 471,680. Semalam Sabah merekodkan 50 kes positif baharu menjadikan jumlah kumulatif wabak itu di negeri ini sebanyak 58,511 kes. Seramai 73 pesakit COVID-19 telah sembuh dan dibenarkan keluar hospital menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh seramai 57,246 orang. 5 lelaki tempatan ditahan kerana memiliki dan menjual pelbagai jenis mercun serta bunga api bernilai RM5,000 di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Termenung, Tuaran. Kelima-lima lelaki berkenaan berusia antara 19 dan 37 tahun ditangkap sekitar 9.50 malam. Bercakap kepada media di Tuaran, Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim memberitahu ketika serbuan dibuat, kelima-lima suspek sedang menjalankan urusan jual beli mercun dan bunga api berkenaan. Kita mendapati bahawasanya kesemua mereka yang ditangkap ini tidak mempunyai apa-apa lesen perniagaan yang membolehkan mereka membeli ataupun menjual bunga api ini. Di samping itu juga kita tidak ada menerima apa-apa permohonan untuk memproses untuk dikeluarkan permit jualan. Siasatan awal menunjukkan kelima-lima lelaki berkenaan tidak mempunyai rekod jenayah lampau manakala ujian kencing bebas daripada penyalahgunaan dadah. Kesemua suspek direman selama 4 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 dan Seksyen 135/1 Akta Kastam 1967. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, masyarakat Tawau disaran merancang perbelanjaan dan tidak berbelanja pada saat-saat akhir bagi mengelak berlaku kesesakan di pusat beli belah atau pasar raya. Langkah itu bagi mengelak berlakunya penularan jangkitan COVID-19. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pematuhan kepada SOP juga perlu menjadi amalan pada setiap masa. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan tinjauan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2021 di Pasar Tanjung Tawau. Dalam tinjauan tersebut, Datuk Nizam berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga terhadap peraturan skim harga yang ditetapkan. Jelasnya keadaan itu menunjukkan penjajah di Pasar Tanjung melaksanakan tanggungjawab mereka kepada komuniti di Tawau dan tidak mengambil kesempatan terhadap pengguna. Alhamdulillah, saya cukup berpuas hati. Penjual-penjual telah mengikuti harga maksimum yang telah dikawal oleh kerajaan. Dan di samping itu juga saya rasa besar hati dan senang hati kerana ada di antara item-item ini yang penjajah atau penjual ini menjual lebih murah daripada harga maksimum. Sebanyak 15 jenis barangan kawalan telah diperiksa termasuk ayam, daging lembu, kerbau, telur, ikan dan beberapa jenis sayuran di pasar berkenaan.
Sementara itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa KPD NHEP Tawau Aslani Dabi meminta pengguna di Tawau memanfaatkan 9 saluran rasmi yang disediakan untuk membuat sebarang aduan terhadap salah laku peniaga. Medium itu disediakan KPD NHEP bagi memudahkan pengguna membuat aduan dengan cepat. Aduan boleh dibuat menerusi portal e-aduan KPD NHEP, pusat panggilan 1-800-886-800, email eaduan@kpdnhep.gov.my, EZADU-KPD-NHEP, Pusat Informasi dan Gerakan Strategik di talian 03-8882-6088, WhatsApp 019-279-4317, hantar surat rasmi kepada KPD NHEP dan Bilik Gerakan KPD NHEP atau hadir sendiri ke pejabat KPD NHEP. Gunakanlah saluran medium ini untuk menyampaikan aduan jika mereka terasa terkilan di mana peniaga cuba memanipulasikan mereka. Gunakan saluran-saluran yang ini. Ada 9 saluran ini. Ada WhatsApp, ada email dan sebagainya. Sepanjang pelaksanaan SHMPPHRP di Tawau, KPD NHEP menerima 4 aduan daripada pengguna. Kebanyakan aduan diterima berkaitan harga makanan di restoran yang dianggap tidak munasabah dan berlaku kenaikan. Daripada 4 aduan berkenaan, 1 premis sudah diberikan notis Seksyen 21 untuk memberikan maklumat sama ada berlaku pencatutan atau tidak. 2,000 bakul makanan keperluan harian diagihkan kepada masyarakat yang memerlukan di beberapa kawasan dalam Parlimen Kalabakan. Antaranya di Felda Umas, Kampung Sungai Udin, Pulau Sebatik, Pasir Putih, Wawasan Semarak dan Taman Ria 11, Tawau. Sumbangan diberikan Pergerakan Pemuda UMNO Kelabakan ini turut menyantuni beberapa mahatafiz dan madrasah sekitar Kelabakan dengan mewakafkan naskah Al-Quran. Menurut ketuanya Aslan Fadli Samsul Alan, sumbangan bagi meringankan beban penduduk yang terjejas akibat penularan COVID-19 dalam bulan Ramadan. Jelajah Ramadan Pemuda UMNO Kelabakan menyasarkan dalam 2,000 bantuan bakul makanan. Tadi pagi kita sudah menghantar bantuan ke tasfiz golongan-golongan asnaf dan hari ini kita berada di Kampung Pasir Putih. Penerima bantuan pada hari ini dalam sebanyak 300. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam program Jelajah Ramadan Pergerakan Pemuda UMNO Kelabakan di Kampung Pasir Putih, Tawau. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat Kelabakan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Disandakan 450 bakul makanan diagihkan kepada keluarga pelajar Sekolah Kebangsaan SK Sungai Padas Sandakan menerusi program Infak 3.0 Ziarah Ramadan Santuni Syawal SK Sungai Padas. Ia melibatkan keluarga pelajar yang mendiami 7 buah kampung iaitu Kampung Sungai Luboh, Sungai Daling, Sungai Padas, Sebaid, peringkat 3 dan 4 dan stesen Kampung RTM. Menurut guru besarnya Junaidi Inting, bantuan diperoleh hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk daripada timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisa selain badan bukan kerajaan NGO. Sasaran kita pada mulanya untuk bakul-bakul sumbangan ini adalah 250 tapi syukur Alhamdulillah kita dapat daripada badan-badan penyumbang ini itu sebanyak 457. Jadi harapan saya semoga program ini dapat diteruskan pada setiap tahun untuk legasi yang akan datang. Sementara itu, ketika mengulas mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam talian, modul subjek yang diletakkan di Pondok Pengawal Keselamatan Sekolah untuk diambil pelajar selain penghantaran modul subjek serta soalan kepada pelajar oleh guru bertugas. 50 golongan asnaf sekitar Tawau menerima bantuan wang tunai daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia LKPIM Perhubungan Tawau. Mereka terdiri daripada ibu tunggal, warga emas, anak yatim dan orang kurang upaya OKU.
Pengurusnya Dato' Hamisah Samad berkata golongan asnaf perlu diberi perhatian dan bantuan kerana kebanyakan mereka terdiri daripada masyarakat kurang berkemampuan. Sedikit sumbangan kepada anak-anak yang memerlukan, pada mereka yang kurang berkemampuan yang terdiri daripada ibu tunggal, anak-anak yatim dan anak-anak OKU dan mereka yang kurang berkemampuan. Dan ada yang tidak sempat datang kemari, tidak boleh datang kemari dalam kawasan PKPD. Ya, jadi tetapi apapun kita akan datang ke rumah mereka untuk kita menyerahkan sumbangan ini. Beliau berkata demikian kepada media sempena program Kasih Ramadan di kediamannya di Tawau. Menurut Dato' Hamisah, program sedemikian bukan hanya terhad kepada musim perayaan, malah diadakan sepanjang masa bagi membantu golongan memerlukan. Sekurang-kurangnya 100 pen darah disasarkan sepanjang tempoh kempen derma darah sempena Ihya Ramadan di Sabah tahun ini. Kempen dilaksana Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, YADIM. Pengarah YADIM Sabah Haji Samin Ongki berkata, program yang dilaksanakan pada waktu malam ini bertujuan memastikan tabung darah di hospital sentiasa mencukupi. Sabah juga mempunyai bilangan pesakit talisemia yang paling tinggi di Malaysia. Oleh itu, menyadari hakikat itu, kita mengambil inisiatif untuk mengadakan kempen derma darah di waktu malam bagi membolehkan dalam bulan Ramadan pun derma darah terkumpul. Beliau menyatakannya kepada RTM di Kota Kinabalu. Usaha murni YADIM ini turut disambut baik masyarakat. Kita yakin program ini akan memberi manfaat yang meluas dan mungkin boleh diperkembangkan lagi di kawasan-kawasan lain. Dan kita menggalakkanlah komuniti di mana saja untuk tampil memberikan sokongan. Program kita ni dapat sambutan yang begitu baik dan kita berharap semoga dia menjadi satu motivasi kepada pihak lain supaya turut mengadakan program seperti ini. Sekian berita pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan, salam hormat.